الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 69 di bawah paragraf uraian bermula sambung malam ini baris yang ke-7. Muka surat 69 di bawah uraian baris yang ke-7. Di antara mereka itu ada yang ditugaskan oleh Allah sebagai pemikul atau pendukung arasy dengan berkeliling meliputi sekelilingnya. Kita masih di peringkat awal perbahasan pada ayat yang ke-7 daripada surah Ghafir ini, berhubung dengan sebahagian daripada tugas malaikat yang telah kita baca muqaddimah pada 2 bulan yang lalu. Dan di dalam ayat ini adanya malaikat yang tugasnya sebagai hamalatul arsh, sebagai pemikul arsh, menjunjung arsh Allah subhanahu wa ta'ala, di samping tugas-tugas yang lain yang telah saya sebut pada 2 bulan yang lepas, dan bagaimana kewajipan kita hanya mengingati dan menghafaz 10 malaikat sahaja yang menjadi syarat sah keimanan kita, beriman kepada adanya malaikat. Dan 10 malaikat ini mesti ada di dalam minda kita dengan tugas mereka masing-masing. Maka ayat 7 Ghafir yang kita baca adalah malaikat pemikul arsh. Baik. Mereka pula bersifat menyayangi kaum mukminin dan memintakan keampunan dosa bagi mereka, muslimin dan muslimat,
Inilah untungnya bila kita jadi orang-orang yang beriman. Selain daripada kita sendiri yang memohon ampun kepada Allah, bukan sekadar kita meminta ampun, tetapi Allah dan Rasulullah sendiri membentangkan kepada kita banyaknya amalan-amalan yang boleh membawa kepada keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya yang kita buat sebentar tadi selepas solat maghrib. Tidakkah Rasulullah menyebut barang siapa yang baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ditutup dengan Allahu Akbar kabira sampai habis, maka Nabi kata Allah ampunkan segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu ada hadis. Cuma kena faham hadis itu pada pengampunan dosa-dosa kecil sahaja. Jadilah tuan-tuan muslimin muslimat, dosa-dosa kecil pun yang melambat kita buat tiap-tiap hari, Allah ampun akan dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di lautan. Termasuk juga puasa hari Arafah, Allah ampunkan dosamu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di mana para muhaddisin menyebut juga termaklum adalah dosa-dosa kecil. Setahun lepas dosa-dosa kecil, dosa menengok amoi melintas, dosa kecil yang banyak, setahun Allah ampun. Tu ke depan pula setahun Allah ampun. Allahu Akbar. Puasa sehari ya, 9 Arafah, menjaga darah daging kurban dia lahir. Puasa sehari aja, tapi Allah bagi keampunan. Subhanallah. Kita datang kuliah malam ni, hapus dosa. Setiap langkah kita, kereta motor yang kita bawa adalah penghapusan dosa. Sekali lagi, dosa-dosa kecil. Dosa besar ni dia tak ada lain, taubat. No, kena faham ini. Dosa besar mesti bertaubat. Sebab itu di antara jalan nak masuk ke syurga, Allah minta kita tajtanibu kabair. Allah minta kita jauhkan diri dari segala dosa-dosa besar. Rujuk ayat 31 surah An-Nisa. Jumpa ayat ini. Allah kata mereka yang tajtanibu kabir yunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Itu ayat dia 31 An-Nisa. Allah kata siapa yang tak buat dosa besar, riba, mencuri, minum arak, berzina, berjudi, dia tak buat dosa besar, dia jauhkan. Tapi dosa kecil dia ada. Maka Allah kata nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan kesalahan mereka. Kesalahan tu bukan tafsir, maknanya dosa-dosa kecil. Kita buat, kita jauhkan diri dari dosa besar, tak buat, benci sungguh. Dosa kecil Allah banyak. Tu dia kasihnya Allah. Dosa kecil, dahlah amalan kita ni hapus dosa kecil. Ada pula lagi, apa dia? Tak buat dosa besar, tak buat dosa yang Allah tak suka, yang sebut dalam Quran, yang Nabi sebut dalam hadis. Atau kalau tuan-tuan nak tengok banyak, beli
kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Dalam tu penuh 73 dosa-dosa besar. Kitab Al-Kabair. Nah, Allah kata kamu tak buat, termasuklah sihirnya, bunuh orangnya, syiriknya, apa semua. Kamu tak buat hak tu, aku padam habis dosa kecil kamu. Dan paling mahal hujung ayat 31 An-Nisa, Allah kata wa nudkhilkum mudkhalan karimah, kami akan masukkan kamu ke dalam tempat kemasukan yang mulia. Buka tafsir, mudkhalan karimah maksud dia syurga. Nak masuk syurga, Allah suruh jangan buat dosa besar. Dosa kecil tu terbalik dua, Allah padam pergi syurga. Itu dia sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa kecil hapus pada sedekah, baca Quran, hapus. Tu yang kita buat. Tiba-tiba ada bonus pula. Apa dia? Malaikat yang tanggung arasy minta ampun pula kepada kita. Nanti ada perbahasan dia. Ini mukadimah. Mukadimah. Nanti ada perbahasan ayat by ayat. Bagaimana malaikat yang tanggung arasy minta kepada Allah supaya ampunkan dosa orang-orang yang beriman. Baik. Dan bagi bapa-bapa, isteri-isteri dan anak cucu atau keturunan mereka semua. Bayangkan, yang malaikat tanggung arasy minta ampun ni, orang beriman, anak cucu, semua keturunan dia, malaikat pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunkan semuanya daripada individu itu sampailah anak cucu keturunannya di bawah maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang saya kata tadi, alangkah beruntung menjadi orang Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Kalaulah dia jadi orang Islam tetapi pemalas dalam ibadah, sembahyangnya culas, puasanya culas, tapi dia ada iman walau sebesar zarah, apa jadi? Dia confirm akan dibakar dalam neraka, akan masuk ke dalam neraka. Tetapi lihat dalam riwayat bagaimana ketika orang Islam yang dibakar di dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang yang kafir. Ada satu ayat kita baca kejap lagi. Dia duduk sekali dengan orang kafir, kena bakar sekali. Maka apa jadi? Dia tak semayang, dia malas, tapi dia ada iman. Tak semayang masuk neraka. Dalil surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Itu dalil kita. Maka bertanyalah ahli syurga kepada ahli neraka, iaitu neraka saqar, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tak solat. Itu dalil kuat. Kami dulu tak sembahyang, tapi mereka ada iman. Apa dia? Percaya Allah, percaya Nabi, percaya Quran. Dia pemalas dia aja, tak mau sembahyang. Maka kena bakar. Kena. Maka bila mereka kena bakar sekali dengan orang kafir, apa jadi? Orang-orang kafir dalam neraka mengejek mereka. Mengejek mereka. Kata orang-orang kafir, apalah guna kamu syahadah? Penat aja, sama aja kena bakar dengan kami di dalam neraka. Kata puak-puak kafir kepada orang-orang Islam yang buat dosa besar, tak semayang apa semua, tapi ada iman walau besar zarah.
Bila mereka cakap macam tu, Allah Ta'ala murka dengar percakapan si kafir, dan Allah Maha mengetahui. Lalu Allah perintahkan Zabaniyah, keluarkan orang Islam yang kena bakar ni, masukkan dalam syurga. Sebab kena ejek dengan si kafir tadi, masuk dalam syurga. Apabila orang Islam yang kena bakar, dengan rahmat Allah, Allah keluarkan mereka masuk ke dalam syurga. Sebab mereka ada iman, mereka tak syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. 48 An-Nisa. Sesungguhnya Allah tak ampun dosa orang syirik, tapi Allah ampun dosa yang lain daripada syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Contoh kisah ini, mereka tak solat, mereka masuk neraka, tapi Allah ampunkan mereka, Allah keluarkan mereka sebab mereka ada iman. Kalau dah syirik, tak ada iman dah, na'udzubillah. Lalu apa jadi? Tengok satu ayat. Apabila orang Islam itu dikeluarkan daripada neraka dan dijemput masuk ke dalam syurga, maka berkatalah orang-orang yang kafir, alangkah elok kalau kita dahulu pun orang Islam. Bila mereka tengok yang mereka ejek tadi masuk ke dalam syurga, maka kafir yang tinggal tu kata, alangkah elok kita dulu Islam. Itulah firman Allah sebab turunnya ayat 2 surah Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Amatlah bercita-cita orang yang kafir itu, kalaulah di dunia dahulu mereka itu orang Islam. Ayat tu turun, kata ulama, itulah si kafir itu. Allah cerita begitu, mereka tengok orang Islam keluar daripada neraka kerana ada iman sebesar zarah, lalu mereka berkata, Allah, alangkah elok kita dulu orang Islam. Ini dia saya katakan tadi, beruntungnya, bersyukurnya kita, Allah menentukan kita sejak azali dalam ilmunya yang qadim bahawa kita adalah orang Islam. Maka jadilah sebenar-benar orang Islam, insya-Allah. Baik. Bagi bapa, isteri, anak, cucu semuanya mendapat doa malaikat penanggung arsy. Permintaan keampunan tersebut mereka kemukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, menerusi ayat ini dan berikutnya, seolah-olah Allah mengingatkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan pedulikan tentangan kaum musyrikin yang sentiasa mendebatnya itu. Bahkan memadailah dengan berlindung kepada Allah kerana adanya para malaikat yang menjadi pemikul arasy yang bertawaf di sekelilingnya. Baik, ayat ni bila turun macam ni adalah ayat yang Allah nak beritahu Nabi, di sana ada makhluk aku, nama dia malaikat, yang sentiasa mendoakan untuk orang-orang yang beriman, anak, cucu serta keturunannya. Dengan maksud Allah nak beritahu Nabi, tak usah duk pedulilah musyrikin tak kata apa, tak usah duk heran. Jangan diambil peduli apa yang mereka debat, tak puas hati dengan kamu, kerana sesungguhnya kalaulah mereka tidak mau, maka malaikat Allah utus untuk membela Rasulullah. Maka para jin Allah kirim untuk mendengar Al-Quran,
yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat namanya Nakhlah, ketika Nabi masih berdarah kepalanya, pulang daripada Taif, berhenti di Nakhlah membaca Al-Quran. Lalu Allah menurunkan surah menceritakan kepada kita bagaimana Nabi didatangi oleh sekumpulan jin, dan jin itu mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sebagai satu simbolik, kalau manusia tak mau, aku hantar jin bagi mau. Begitu dalam surah Al-Ahqaf, dan juga boleh baca dalam surah Jin. Ada dua surah cerita bab itu. Baik. Maknanya dosa peduli, wahai kekasihku, kata Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita start nak baca dan bahas ayat. Alladzina yahmiluna al-'arsy, para malaikat yang memikul 'arsy, yakni mengikut tafsir Al-Khazin dikatakan para malaikat yang memikul 'arsy, yakni hamalatul 'arsy. Sekarang ini ada seramai 4 malaikat. Orang tu rayalah 4 malaikat, mereka bukan orang, kita sebut 4 malaikat. Dan pada hari kiamat Allah tambah menjadi 8. Hal ini sebagaimana yang difirmankannya pada ayat 17 Suratul Haqqah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang memikul 'arsy Tuhanmu pada hari itu, yakni hari kiamat, ada 8 malaikat di atas kepala mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sekarang ni 4 malaikat, 4 penjuru 'arsy. Satu penjuru, 1 malaikat. Nanti bila sampai hari kiamat, itulah ayat tadi, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dia jadi samaniyah, dia jadi 8. Kenapa tambah lagi? Kemungkinan tidak disebut kemungkinan kerana huru-hara kiamat, kegoncangannya, kedahsyatannya yang tidak mampu dibayangkan oleh manusia. Maka sekarang 4, dan kita tak tahulah besar mananya 'arsy, kerana malaikat itu nanti kita akan tengok perbahasan pengarang kita dengan riwayat-riwayat yang diambil bagaimana besarnya 'arsy dan bagaimana kita nak bayang kebesaran besarnya 'arsy, sedangkan malaikat pun tidak mampu kita bayangkan betapa besarnya tubuh malaikat. Nanti kita tengok ada riwayat. Mereka lah di antara para malaikat yang paling mulia dan utama, disebabkan hampirnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berupa dengan bentuk yang mulia. Baik, ada disebut di dalam hadis, tiap-tiap malaikat mempunyai muka. Ada seperti muka manusia, muka singa, muka lembu jantan, muka burung haram, dan tiap-tiap daripada mereka mempunyai 4 buah sayap. 2 buah melindungi muka, jangan terlihat kepada 'arsy agar tidak menyebabkannya jatuh pingsan, dan 2 buah sayap yang lain kegunaan untuk terbang menuju ke angkasa. Riwayat ini kita hormati, cuma tidak diterangkan daripada mana diambil hadis. Sekadar kita meraihkan perbahasan begitu sahaja, di mana
malaikat yang bersayap ini ada 4 sayapnya. Khabar daripada tafsir Al-Khazi. 2 sayap untuk menutup wajah mereka daripada melihat keagungan Arash, dan 2 sayap untuk mereka terbang ke angkasa. Wallahu a'lam. Kita raikan pandangan yang sedemikian. Tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh malaikat itu kecuali tasbih, mensucikan Allah, tahmid yakni memuji Allah, dan tamjid yakni memuliakan Allah. Itulah kerja mereka. Tasbih, puji Allah, itulah kerja malaikat. Sebab itu ada satu ayat, fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Dalam Fussilat ada satu ayat, kata Allah, dan jika sekiranya mereka itu, kamu ini yang lawan Allah, bersikap takabur dan sombong, asbab adalah kepada musyrikin Makkah, aku nak beritahu, kata Allah, bahawa di sisi aku adanya malaikat-malaikat yusabbihuna bil-laili wan-nahar, yang mereka itu bertasbih siang dan malam kepada aku, bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun, dalam keadaan mereka tidak pernah bosan-bosan. Ayat tak silap saya 38 atau 37 Fussilat. Allah Ta'ala cerita apa? Kalau kamu musyrikin tak nak dengan Nabi aku, tak nak kepada Islam, sikit aku tak heran. Sebab inda rabbika, di sisi Tuhan kamu, di sisi aku, yusabbihuna bil-laili wan-nahar, adanya malaikat aku yang bertasbih siang dan malam. Tak ada tunggu dah, siang malam tasbih. Dan mereka pula la yas'amun, tidak bosan-bosan. Ayat tu ayat sejadah, sujud sejadah, sujud tilawah 37 atau 38? 38. Baik. 38 Fussilat, ayat sejadah. Baik. Bagaimana Allah kata, aku tak heran, la yas'amun, mereka tak bosan-bosan bertasbih siang dan malam. Itulah malaikat. Allahu Akbar. Maka inilah yang mereka buat. Kata pengarang kitab, mereka senantiasa bertasbih, bertahmid, bertamjid. Tamjid makna mulia, majid, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tasbih yang diucapkan malaikat ialah Subhanadzil izzah wal jabarut, Subhanadzil mulki wal malakut, Subhanal hayyil ladzi la yamut, Subuhun quddus Rabbul malaikati warruh. Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan dan kebesaran. Maha suci Allah yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan yang besar. Maha suci Allah yang maha hidup, yang tidak mati. Suci lagi murni Allah yang memiliki para malaikat dan ruh. Antaranya yang kita baca di dalam tarawih kita selepas tarawih kan, Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Kita baca tu mengulang akan tasbih malaikat yang kadang-kadang jadi isu benda-benda macam tu. 4 tak nak, sudahlah. Kan 2 rakaat tarawih betul nak senyap, betul sambung, tak ada masalah.
Yang jadi masalah kita bergaduh bab-bab yang sedemikian. Bid'ah lah, jadi rosak lah, benda-benda macam ni panjang perbahasannya. Cerita tak ada buat, sudah. Siapa nak buat, sila, tak ada hal punya. Yang penting ialah tarawih tu kita buat elok-elok. Yang tu saja. Dalam keadaan nak selawat ke nak tasbih, terpulang bagi masing-masing. Tak buat boleh, buat pun tak apa. Jangan jadi perbahasan sehingga menghancurkan umat Islam. Bergaduh benda-benda remeh-temeh dalam keadaan musuh senantiasa mencari jalan nak melingkupkan kita. Kita tiap-tiap tahun duk sebut ahzab, ahzab, wa hazamal ahzab wahdah, duk takbir mursal, takbir muqayyad dalam Idul Adha, mengulang akan tentera-tentera ahzab yang senantiasa tak pernah lena dan tidur untuk melemahkan Islam. Yang kita tak habis-habis tahiyat angkat jari, tahiyat angkat jari itu bila ada kata waktu ni, tak kisah, macam-macam perbahasan ada. Ada yang angkat tulis pun ada, tak ada hal. Ikutlah pandangan-pandangan mazhab. Janganlah kita bergaduh dalam perkara yang sedemikian. Yang penting itulah malaikat. Makan tidak, minum tidak, kerja bertasbih siang dan malam dalam ayat yang saya baca tadi. Dan yang paling hebat, la yushamun, tak pernah boring. Kita lama mana tasbih apa? Lama mana kita berzikir? Hatta depan Kaabah pun nampak main lama. Jangan kata surau masjid kat Malaysia, depan Kaabah tu lama mana agak-agak kita tasbih. Habis tinggi setengah jam, kalau tak nampak aiskrim tepi hotel. Kan tu kita habis tinggi setengah jam, tawaf sunat, lepas buat ibadat zikir, nangis teriak, lepas dia pun tak tahu okey aku dah teriak dikira tobat habis dah, nampak aiskrim dah. Mula cari kita punya selipar, kasut, belak. Habis tinggi setengah jam, tak ada lagi lah lepas subuh, tunggu sampai Zuhur depan Kaabah. Saya ingat tak ada lagi. Tak ada. Lepas subuh teringat breakfast pula. Lepas Zuhur pula, saya bawa jemaah haji lah, tahun tak pergilah. Bawa pikir swasta, makan sedap tuan-tuan. Tukang masak chef hotel, bekas pekerja hotel orang Sikh, Haji Rozi nama dia, orang Sikh. Dia masak sup ekor, kira lepas Zuhur langkah tu kira laju lah. Tu sup ekor duk tunggu. Ham buat warok lepas Zuhur, wirid lebih sikit, tinggal sup ekor hilang. Tu kita tak ada pasal. Lepas Zuhur tunggu sampai asar, tak ada tuan-tuan, lapar perut. Lepas asar tunggu lepas maghrib mungkin ada. Tu pun tak lama. Pukul 5 tu dikira nak keluar, cari roti john pula. Dikira terdarah hari John. Dikira makan, keluar pula Masjidil Haram, cari roti john pula. Kalau Masjid Nabawi tu kan boleh lama kan. Dia kira cari tiang ni nak. Masjid Nabawi baca Quran sikit, betul mula mata jatuh cari tiang. Tiang pula mau cari yang blower aircon yang kuat tu. Duk tentu lena sampai boleh harap sepak kaki dia, maghrib dah masuk. Sampai tahap tu kita punya lena tuan-tuan. Malaikat tak ada, la yushamun, la yashamun. Mereka tak pernah bosan, ya Allah. Allah tak boleh kita nak bayang. Tiap Nabi tengok yang sujud, yang qiyam dalam Isra' dan Mi'raj. Dan akhirnya itulah yang jadi pergerakan solat kita yang kita lakukan. Baik, itu zikir mereka. Mengikut yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda yang mafhumnya, saya telah diizinkan untuk menceritakan, kata Nabi, keadaan malaikat daripada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala
yang memikul arasy itu, jarak antara telinga dari bahunya sejauh perjalanan 700 tahun. Itu dia. Nak bayang malaikat tuan-tuan, daripada telinga ke bahu dia 700 tahun. Bayang besar mana tubuh mereka. Kita telinga ke bahu sekaki tak sampai. Mereka telinga ke bahu 700 tahun perjalanan. Macam mana nak bayang kita sebut dah, sebelah sayap dia kalau buka, timur barat genap tertutup. Sebelah sayap dia punyalah banyak. Saya selalu sebut dalam surah Fatir ayat pertama, jumlah sayap-sayap malaikat. Baca dalam ayat itu dalam surah Fatir. Besarnya tubuh mereka. Nabi kata 700 tahun perjalanan. Ya Allah, ya Tuhan, tak boleh nak bayang. Dan betapa besar pula arasy, langsung kita tak boleh bayang. Hanya iman dan keyakinan sahaja yang membenarkan. Dan mengikut hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, kata Rasulullah, adapun sifat arasy itu adalah dikatakan sebagai satu jauharah, yakni permata. Jauharah makna permata yang hijau, dan dia adalah sebesar-besar makhluk Allah yang diciptakan. Itu daripada Abu Dawud rahimallahu ta'ala, bahawa arasy itu laksana permata berwarna hijau. Itu yang kemat warna hijau, laksana permata berwarna hijau. Tengok jumpa aku hijau. Berwarna hijau. Subhanallah. Dan ia adalah sebesar-besar makhluk yang dicipta Allah mengikut hadis Abu Dawud. Permata macam mana kita nak bayang? Berkilau, dia bercahaya dan sebagainya. Baik, Imam Mujahid menceritakan bahawa di antara langit yang ketujuh dengan arasy itu terdinding oleh 700 lapis tirai, yakni hijab daripada cahaya dan tirai daripada kegelapan. Kata Imam Mujahid rahimallahu ta'ala, daripada langit yang ketujuh membawa kepada arasy adanya hijab. Dan hijab itu adalah 700 lapis hijab daripada cahaya dan juga daripada kegelapan. Sebab itulah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di satu kawasan bersama Jibril, kan Jibril kata ke Nabi, ya Rasulullah, saya takat niat. Tu Nabi nak menghadap Allah, nak ambil solat, saya takat ni aja, kata Jibril. Kalau saya pergi, saya akan hangus terbakar. Ini kata Jibril. Maka tinggallah Jibril di situ. Dan Nabi dalam kitab Isra dan Mi'raj banyak disebut, Nabi melintasi dan melepasi hijab-hijab itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebut oleh Imam Mujahid ada 700 lapis hijab. Imam Mujahid, guru dia Ibnu Mas'ud. Imam Mujahid ialah tabi'in, dia bukan sahabat, tapi guru dia Ibnu Abbas, guru dia Ibnu Mas'ud, guru dia Ibnu Umar, guru dia Amru Ibnu Abdullah bin Amru, tu guru dia. Dia adalah tabi'in Imam Mujahid. Hebat tuan-tuan, tu guru para sahabat. Subhanallah. Maka dia menyebut 700 lapis hijab. Itulah yang Nabi tembus sehingga menghadap Allah dan menerima perintah bersolat. Dan tirai lagi, tak habis lagi. Dan tirai lagi daripada cahaya, dan tirai lagi daripada kegelapan. Maknanya tirai, hijab, lapis hijab, lapis hijab. Tadi habaq 700, nimai lagi lapis lagi, tak tahu banyak mana.
daripada langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh tu pun entahlah, kita pun tak tahu. Hak langit kita tengok ni as-sama ad-dunia, bukan langit satu. Ni baru langit dunia, langit satu atas ni. Ya Allah, ya Tuhan, langit dunia pun pecah kepala dah manusia fikir dengan bintang-bintang, bulan dan sebagainya. Bagaimanalah kita nak fikir langit yang pertama dan langit yang ketujuh dan hijab serta tirai-tirai yang menjadi hijab daripada nur dan juga daripada kegelapan. Mengikut setengah qaul, qaul makna pendapat, mengikut setengah qaul pula bahawasanya arash itu merupakan kiblat bagi penduduk langit, sebagaimana Kaabah menjadi kiblat bagi penduduk di muka bumi. Baik, setengah qaul menyebut arash adalah menjadi kiblat bagi penghuni langit, yakni malaikat. Tidakkah mereka Nabi tengok ada yang qiyam, ada yang beribadat? Maka kiblat mereka adalah arash. Ini pandangan, bukan hadis. Seperti mana Kaabah menjadi kiblat kita. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat 144 juzuk 2, ayat berpindah kiblat daripada Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Maka bila Allah sebut fawalli wajhaka, palingkan wajhaka, wajah, palingkan wajahmu ke arah syatrah, syatrah arah Masjidil Haram, maka mafhum dia Kaabah, sebab Kaabah duduk dalam Masjidil Haram. Maka Imam Malik mengemukakan pandangannya. Imam Malik kata, apabila kamu bersolat, di pandangan mazhab Maliki, Imam Malik, bila kamu bersolat, maka pandanglah ke depan dan qasad memandang Kaabah, bukan pandang bawah. Sebab Imam Malik kata Allah sebut fawalli wajhaka, wajah. Dia pegang pada zahir ayat. Allah kata palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka mazhab Maliki dia solat, dia pandang ke depan. Begitu. Sebab Allah sebut palingkan wajah, maka mata kita duduk pada wajah kita, maka pandang kepada ke depan dan qasad kita memandang ke arah Kaabah Masjidil Haram. Itu pandangan Imam Malik. Mazhab Syafi'i pandang ke tempat sujud. Maka itulah qaul yang lebih rajih, yang lebih kuat di sisi para ulama, iaitu memandang ke arah tempat sujud. Namun kalau kita pandang ke arah ke depan macam pandangan Imam Malik, apakah tidak sah solat? Sah. Yang penting jangan berpaling dada daripada arah kiblat. Kalau tak sengaja lain, orang rempuk, orang tempur, kita paling dan ke depan balik. Ini sengaja memalingkan dada daripada arah kiblat, maka batallah solat kita. Adapun memandang, itu dua pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Anak muridnya, guru pada Imam Syafi'i adalah Imam Malik rahimallahu ta'ala. Maka ia merupakan semacam kiblat bagi penduduk di langit. Maka penduduk di langit termaklumlah malaikat. Malaikat, walaupun ada bulan, ada matahari, ada bintang, tapi mereka adalah makhluk yang kita tidak sebut sebagai penduduk, kita sebut sebagai makhluk di langit. Bila kata penduduk, ada tempat dia duduk, ada tempat dia menetap. Itulah para malaikat yang menetap di langit 1, langit 2, langit 3. Kalau kita baca hadis, kan setiap pintu langit ni ada malaikat yang jaga. Kalau baca hadis bab roh keluar, dalam masjika hadis roh keluar daripada tubuh, bila diambil oleh malakul maut, kan roh ni dibawa menghadap Allah.
Kan sampai langit pertama kena buka pintu, kan malaikat langit pertama tanya, kalau roh tu bau wangi, malaikat langit pertama tanya malakul maut, ni roh siapa ni, wangi sungguh. Oi, wangi sungguh. Maka malakul maut sebut Fulan bin Fulan. Dia tak isap okok, itu dia tak habaq lah. Fulan bin Fulan, dia kata, disebut dengan sebaik-baik nama dia. Allah wanginya, kata malaikat pintu langit pertama. Bukalah, kata malakul maut. Buka lalu. Sampai langit kedua begitulah. Itulah dalil yang menunjukkan bahawa pintu langit ada penjaganya, terdiri daripada malaikat. Dan malaikat inilah yang akan turun. Bukan sekadar penjaga pintu langit, tapi langit itu penuh dengan malaikat. Tidakkah Allah berfirman, "Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin." Ayat 1, 2, 4 surah Ali Imran juzuk yang keempat. Allah berfirman, dan tidak cukupkah wahai Muhammad, kami turunkan untukmu 3,000 malaikat daripada langit. Kisah peperangan Badar. Allah turunkan langit daripada langit, dan Nabi sebut malaikat yang turun membantu kami di dalam peperangan Badar ialah malaikat di langit yang kedua. Ini Nabi sebut. Langit yang kedua. Langit nombor 2 lah malaikat itu turun atas perintah Allah. Itulah dalil ketika syaitan menyerupai wajah Suraqah bin Malik di dalam peperangan Badar. Tiba-tiba syaitan dia lari lintang pukang kerana dia melihat apa yang tidak dilihat oleh para sahabat, iaitu dia melihat ketumbukan tentera malaikat turun daripada langit. Maka syaitan lari lintang pukang. Itu ada riwayat dia dalam kisah peperangan Badar. Makanya malaikat mereka bertasbih, mereka memuji Allah, mereka melakukan ubudiyah kepada Allah. Maka kiblat mereka setengah qaul sebut adalah arasy itu. Dan kita sudah tentulah Kaabah ataupun Masjidil Haram. Dalam Quran Allah sebut Masjidil Haram dengan maksud Kaabah di dalamnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan, nanti bahas jadi panjang. Kita sambung pada bulan yang akan datang, insya-Allah, ayat ataupun perbahasan yang seterusnya. Wa man haulahu, dan malaikat yang berada di sekeliling arasy Allah. Maknanya arasy tadi ada 4 malaikat yang memikulnya, dan sekeliling dia wa man haula. Wa man haulahu, itu balik pada arasy. Haula makna sekeliling. Betul, bila kita di Madinah, di Makkah, kita akan buat program ziarah haula Madinah. Haula makna sekeliling lah. Sekeliling Madinah. Haula Makkah, haula Masjidin Nabawi. Ziarah sekeliling Masjid Nabawi. Berlambak sekeliling Masjid Nabi macam-macam. Kita boleh tunjuk tempat Nabi solat hari raya, tempat Nabi solat istisqa, minta hujan. Berlambak sekitar Masjidil Haram pun kita boleh tunjuk. Jabal Kaabah, bukit yang Nabi Ibrahim ambil batu untuk membina Kaabah, meninggikan Kaabah. Kita boleh tunjuk Syubaikah, tempat dibunuh, ditanam anak perempuan hidup-hidup. Semua sekeliling Masjidil Haram. Maka kita panggil haula Masjidil Haram, sekeliling. Maka bila Allah sebut wa man haulahu, maka malaikat yang di sekeliling arasy. Itu kita bahas bulan
yang akan datang insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.